Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mendengar kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan khatimul anbiya, iaitu penutup para rasul dan nabi. Baginda diutuskan kepada umat akhir zaman di mana tidak ada lagi rasul selepas baginda sehinggalah menjelang hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan putera kepada Abdullah bin Abdul Muttalib yang berketurunan Quraisy daripada golongan Bani Hashim. Ibunya bernama Aminah binti Wahab, juga daripada keturunan Quraisy yang sangat dipandang mulia. Baginda telah dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan 571 Masihi. Ia telah dinamakan tahun Gajah kerana ketika itu Gubernur Yaman yang bernama Abraha telah mengetuai sebuah pasukan tentera bergajah untuk menghancurkan Kaabah. Namun begitu, serangan tentera Abraha telah berjaya dipatahkan apabila Allah SWT mengirim sekumpulan burung ababil untuk menghancurkan tentera bergajah itu dengan hujaman batu-batu panas. Maka terselamatlah Kaabah daripada serangan tentera bergajah Abraha. Bagaimana lazimnya tradisi bangsa Arab ketika itu, setiap bayi yang baru dilahirkan akan diberikan kepada ibu angkat untuk dijadikan anak susuan. Nabi Muhammad SAW juga telah diserahkan kepada seorang ibu angkat yang bernama Halimatul Sa'diyah, seorang wanita miskin dari Bani Sa'ad. Halimah pergi bersama suaminya Haris dan rombongan lain ke Kaabah untuk memilih anak-anak susuan. Pada ketika itu, Halimah turut mempunyai seorang bayi yang masih menyusu. Akan tetapi, oleh kerana kemiskinan dan kekurangan makanan, susu untuk bayinya sendiri pun tidak mencukupi. Namun, memikirkan sagu hati yang akan diperolehi, Halimah nekat untuk mencari seorang bayi untuk disusukan. Halimah dan suaminya telah menunggang seekor himar yang lemah dan kurus kering kerana kekurangan makanan. Keadaan ini telah melambatkan perjalanan mereka. Mereka merupakan orang yang terakhir tiba di kota Mekah. Setibanya di pekarangan Kaabah, mereka terus mula mencari bayi yang sesuai untuk dijadikan anak susuan. Kebanyakan ahli rombongan lain telah menolak untuk mengambil Nabi Muhammad SAW sebagai anak angkat setelah mendapat tahu bahawa baginda merupakan seorang anak yatim. Sebaik saja melihat wajah Nabi Muhammad SAW, Halimah terus jatuh hati dan bersetuju mengambil beliau sebagai anak sesuainya. Sejak itu berlakulah pelbagai peristiwa ajaib yang penuh keberkatan di dalam kehidupan Halimah dan keluarganya, bermula dengan peristiwa yang pelik sewaktu perjalanan pulang mereka. Tanpa disangka, himar Halimah yang lemah dan berjalan lambat itu menjadi begitu sihat dan tangkas, malah berseiring mendalui ahli rombongan yang lain. Setiba di rumah, Halimah mendapati susunya menjadi banyak sehingga dapat diberi minum kepada kedua-dua bayi itu sehingga kenyang. Mereka juga amat terkejut apabila mendapati unta ternakannya yang tua menjadi sihat, bahkan turut menghasilkan susu yang banyak. Kambing-kambing ternakan Halimah pula menjadi sihat dan gemuk serta telah membiak dengan cepat. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, baginda telah kehilangan ibunya Siti Aminah. Ibunya telah kembali ke rahmatullah sewaktu dalam perjalanan pulang daripada menziarahi pusara ayahnya di Madinah. Siti Aminah telah dimakamkan di suatu tempat bernama Abwa.
Maka jadilah baginda seorang anak yatim piatu pada usia yang kecil itu. Begitulah Allah mempersiapkan seorang bakal pemimpin besar melalui proses dalam ujian yang menjadikan baginda seorang yang sangat kuat jiwanya. Selepas pemergian ibunya, baginda telah dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh datuknya Abdul Muttalib yang merupakan penjaga Kaabah dan sangat dihormati oleh penduduk Mekah. Namun, ketika baginda berusia 8 tahun, datuknya pula telah meninggal dunia dan baginda telah dipelihara oleh bapa saudaranya yang bernama Abu Talib. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, baginda telah mengikut Abu Talib berdagang ke Syam. Ketika sampai di Busra, mereka berhenti rehat di hadapan rumah seorang pendeta Nasrani bernama Buhairah. Buhairah yang telah memerhati rombongan itu dari jauh telah berasa kehairanan apabila melihat kepulan awan telah melindungi mereka daripada terik matahari. Dia yang sangat ingin mengetahui apakah rahsianya telah menjemput mereka semua untuk menghadiri sebuah majlis jamuan makan. Dia memerhati setiap yang hadir, tetapi tidak ada yang istimewa di matanya. Dia telah diberitahunya bahawa ada seorang budak yang tidak hadir di majlis itu kerana sedang menjaga barang dagangan. Lalu Buhairah memanggil Nabi Muhammad dan berbual dengannya. Dia berkata, "Demi Lata dan Uzza, jawablah aku, wahai anak muda." Nabi menjawab, "Maafkan aku, jangan tanya aku atas nama Lata dan Uzza, kerana demi Allah tidak ada yang paling aku benci melainkan keduanya." Buhairah terus bertanyakan beberapa soalan kepada baginda dan fahamlah Buhairah bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi seperti mana yang telah diceritakan di dalam kitab terdahulu. Setelah Buhairah melihat ciri kenabian, khatamun nubuwah terdapat pada belikat baginda, maka benarlah sangkaan Buhairah bahawa baginda ialah rasul terakhir, lalu menasihati Abu Talib agar segera membawa baginda untuk pulang semula ke Mekah. Beliau bimbang keselamatan baginda akan terancam sekiranya golongan Yahudi di Syam mengetahui akan kehadiran manusia yang dijanjikan Tuhan ini. Sewaktu usia baginda meningkat remaja, baginda banyak menghabiskan masa dengan membantu bapa saudaranya itu menggembala kambing seorang diri di luar kota Mekah. Pengalaman ini banyak mengajar baginda tentang sifat tenang dan sabar dalam menghadapi setiap kesukaran tugas dan cabaran yang mendatang. Sewaktu bersendirian juga, baginda banyak merenung dan berfikir tentang hakikat kejadian diri dan penciptaan alam. Baginda membesar di tengah-tengah kejahilan yang menyelumbungi kehidupan kaum Arab Quraisy ketika itu. Mereka mengamalkan cara hidup yang menyalahi syariat yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul terdahulu. Arak, judi dan penzinaan menjadi amalan biasa. Amalan membunuh bayi perempuan juga telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab jahiliah. Golongan yang berkuasa dan kaya menindas golongan yang miskin dan lemah. Perselisihan antara kaum dan kuak berlanjutan hingga ratusan tahun lamanya. Alangkah kejinya kehidupan kaum Quraisy di waktu itu. Mereka sangat berpenamadun dari sudut ilmu dan pembangunan lahiriah, tetapi sangat jahil dari sudut tamadun rohani dan akhlak. Di celah-celah kejahilan yang melata itu, baginda Rasulullah SAW telah menjadi tumpuan masyarakat dengan kemuliaan akhlak dan pribadinya. Semenjak kecil lagi, baginda sangat disukai dengan budi pekerti yang luar biasa. Baginda juga turut dikenali dengan sifat jujur dan amanahnya, sehinggakan baginda digelar Al-Amin yang bermaksud orang yang sangat dipercayai.
kejujuran dan ketinggian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah tersebar luas hingga sampai ke pengetahuan seorang wanita kaya daripada keturunan Bani Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Mendengar akan hal itu, maka Siti Khadijah telah menawarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguruskan perniagaannya ke Syam. Diceritakan tentang kekayaan Siti Khadijah, perniagaannya menyamai seluruh perniagaan orang Quraisy yang ada pada ketika itu. Pada suatu hari, Siti Khadijah yang telah jatuh hati dengan ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar wakil untuk menyampaikan hasratnya untuk mengahwini baginda. Ketika itu, umur baginda baru mencecah 25 tahun, manakala Khadijah pula merupakan seorang janda berketurunan bangsawan yang kaya dan berusia 40 tahun. Perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah telah diuruskan oleh bapa saudaranya Abu Talib, dan baginda telah hidup bersama isterinya itu selama 25 tahun sehinggalah Siti Khadijah meninggal dunia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah kita berjumpa di episod seterusnya. Bye.